Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sekali lagi, gerakan cuba jolok sarang tebuan. Pergolakan dalam Perikatan Nasional makin kelihatan dan makin ketara. Ini apabila pertamanya melibatkan pemilihan Perdana Menteri, yang kedua pemilihan Setiausaha Agung Perikatan Nasional, dan yang terkini pula ialah apabila Parti Gerakan, salah satu komponen daripada Parti Gabungan Perikatan Nasional, cuba pula menjolok sarang tebuan, iaitu PAS. Parti komponen Perikatan Nasional PN, iaitu Gerakan, sekali lagi dilihat cuba memperlekehkan cubaan PAS untuk cuba menjadi parti terpaling Melayu di Malaysia. Presiden Gerakan Dominic Lau tidak bersetuju dengan pandangan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria yang pengiktirafan terhadap sijil peperiksaan bersepadu UEC akan menjejaskan perpaduan. Secara terbuka, beliau menyanggah pandangan Razman dalam sidang media selepas konvensyen kebangsaan Gerakan ke-52. Gerakan berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan yang merupakan rangka panduan untuk kita. Bagi kami, kata beliau, UEC bukanlah penghalang kepada integrasi dan perpaduan nasional. UEC adalah peperiksaan Sekolah Tinggi Persendirian Cina yang bersamaan dengan SPM, tegas Dominic Lau. Razman sebelum itu berkata, gesaan agar UEC diiktiraf membolehkan masyarakat bukan Melayu memperoleh kekuasaan yang tidak sepatutnya di Malaysia. Dalam isu yang sama, sebelum ini pemimpin PPBM Azmin Ali berkata, isu UEC tidak sepatutnya dipolitikkan. Malah, ketika beliau menjadi Menteri Besar Selangor, beliau tidak ada masalah serta tidak teragak-agak untuk mengiktiraf UEC di Selangor. Pada tahun lalu, Menteri Pendidikan Fadlina Orsidik berkata, tiada perancangan untuk mengiktiraf UEC berdasarkan Dasar Pendidikan Negara dan peruntukan dalam Akta Pendidikan 1996. Di sebalik keputusan kerajaan pusat, PAS secara tiba-tiba cuba memainkan watak parti terpaling Melayu. Namun, sekali lagi usaha tersebut diperlekehkan begitu sahaja oleh PPBM dan parti picisan dalam Perikatan Nasional iaitu Gerakan. Namun agak menghairankan juga, PAS yang selama ini dilihat membisu dalam isu UEC secara tiba-tiba cuba menjadi vokal. Bukan bermaksud penulis bersetuju agar UEC diberikan pengiktirafan. Pendapat penulis adalah dalam konteks kepura-puraan PAS dalam perjuangkan bangsa Melayu. Sebenarnya banyak lagi isu yang berkaitan bangsa Melayu boleh diperjuangkan oleh PAS. Tetapi itulah perangai sebenar pemimpin PAS yang dilihat sekarang semakin terdesak untuk mengekalkan sokongan pengundi Melayu. Mungkin kini PAS sudah mula merasakan mereka kini semakin kurang kasih sayang dari pengundi Melayu. Sekali lagi gerakan cuba jolok sarang tebuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sekali lagi, Zahid membuat pendedahan paling mengejutkan politik di Malaysia. Zahid mengakui bahawa beliau tidak mahu pisang berbuah dua kali. Rupanya ada hasut keluar. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Ahmad Zaid Abidi mendedahkan ada pihak cuba membuat keluar parti itu daripada kerajaan perpaduan. Timbalan Perdana Menteri turut mengakui terdapat beberapa pertemuan dengan pemimpin pembangkang bagi menggerakkan perkara itu termasuk dengan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Sahidan Kasim. Dalam masa sama katanya, hal tersebut telah diberitahu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Rahsia kalau saya berkongsi dengan umum bukan lagi menjadi satu rahsia.
Jadi biarlah saya berbincang dengan pemimpin tertentu sahaja, kata Zahid Hamidi. Saya juga sudah memaklumkan secara terperinci kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya kita berjaga-jaga agar pisang tidak berbuah dua kali. Dan bukan hanya Sahidan yang bertemu saya dan bercakap mengenai perkara sama, kata Zahid lagi. Ahmad Zahid Hamidi yang juga ahli Parlimen Bagan Datuk berkata, demikian dalam sidang media selepas merasmikan Konvensyen Barisan Nasional Selangor hari ini. Beliau menjawab soalan pemberita mengenai tindakan Sahidan Kasim yang secara terbuka mempelawa Barisan Nasional untuk menyertai Perikatan Nasional PN. Terdahulu, wujud usaha menarik Barisan Nasional keluar daripada Kerajaan Perpaduan dan membentuk kerajaan baharu. Sebelum ini, Zahid menegaskan tindakan itu sebagai usaha pembangkang untuk mahu kembali menguasai Putrajaya. Untuk rekod, Kerajaan Perpaduan terbentuk pada tahun 2022 terdiri daripada 3 gabungan parti utama dengan jumlah 135 kerusi, masing-masing 82 kerusi dari Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional 30 dan GPS Gabungan Parti Sarawak sebanyak 22 kerusi. Saudara, rupa-rupanya selain daripada itu, keadaan keuangan kedudukan bersatu juga sedang tenat. Ibarat dalam keadaan tenat, itulah kedudukan keuangan bersatu sekarang yang didedahkan sempena Perhimpunan Agung Tahunan parti itu hari ini. Bendahari Agung Bersatu Datuk Seri Rina Harun mengesahkan perkara tersebut. Menurutnya, Bersatu kini berdepan kesukaran untuk menjalankan pelbagai aktiviti termasuk pada peringkat akar umbinya. Kedudukan keuangan parti kita kritikal, akaun masih dibekukan dan disita. Saya akan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ini, katanya menyampaikan ucapan penangguhan. Rina berkata pelbagai pendekatan dibuat parti untuk menjana sumber keuangan termasuk menceburi bidang keusahawanan. Keadaan rumah kita ada isu dalaman perlu ditangani. Kalau kita dapat bantu parti dengan keringat kita, sayangnya kita kepada Bersatu akan lebih mendalam, kata Rina Harun. Bila kita memberi, kita akan rasa lebih sayang kepada parti, katanya. Saya juga mahu gerakan bendahari peringkat negeri dan bahagian supaya dapat jana pendapatan dan ekonomi sekurang-kurangnya untuk bahagian boleh bergerak sendiri, kata Rina Harun lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.